Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya Cikgu Zainal Alam bin Nagurmira, penolong kanan pentadbiran SK Sensei Cawangan, ingin mengambil sedikit masa untuk memberi sedikit informasi berkaitan pentaksiran bilik darjah atau PBD. Dalam perjumpaan ringkas kita, saya akan berkongsi maklumat dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan yang pertama, apakah itu PBD? Yang kedua, mengapa PBD dilaksanakan? Dan yang ketiga, bagaimana PBD dilaksanakan? Tuan-tuan dan puan-puan, PBD ini bukan pemeriksaan, tetapi pentaksiran yang berterusan. PBD dinilai menggunakan tahap penguasaan atau tahap pencapaian. Ia bermula dengan TP1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Tuan-tuan, TP1 bermaksud murid-murid tahu. TP2 murid-murid tahu dan faham. TP3 murid-murid tahu, faham dan boleh buat. TP4 murid-murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. TP5 murid-murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Dan TP6 murid-murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali. Tuan-tuan dan puan-puan, penalaran ringkas saya ini akan diteruskan dengan sesi perkongsian video YouTube berkaitan pentaksiran bilik darjah.
Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam kemerdekaan. Saya Puan Wani merupakan Kaunselor Dalaman SK St. Xavier Cawangan. Hari ini saya ingin kongsikan beberapa maklumat tentang ujian psikometrik tahun 6. So, ujian ini adalah untuk pelajar tahun 6 sahaja yang akan dijalankan setiap tahun untuk mengetahui kecerdasan pelbagai daripada satu-satu pelajar tersebut. So, what is kecerdasan pelbagai? Kecerdasan pelbagai adalah bukan setakat pelajaran, malah pelajar itu juga mempunyai kelebihan ataupun special talent. Okay, special talent dalam bidang-bidang lain. So, untuk mengukur ataupun untuk mengetahui dia punya talent dalam bidang-bidang lain, kita perlu menggunakan ujian psikometrik ini. Okey, definisi psikometrik ataupun pentaksiran psikometrik, adalah satu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan trait psikologi. Trait ini adalah dijalankan untuk mengukur ataupun merangkumi aptitude dan personality murid. Hasil daripada PPSI dapat digunakan untuk membantu mempertingkatkan pembelajaran murid. Adalah satu instrumen pentaksiran yang tidak berasaskan kurikulum. Maksudnya, pentaksiran ini tidak melibatkan pelajaran yang mereka belajar seharian di sekolah. Dia tak ada kaitan dengan apa-apa pelajaran. Dia kaitan dengan kebolehan ataupun bakat pelajar itu sendiri. We just want to know what he's talented about. What is special talent that is hidden dalam diri seseorang pelajar tersebut. PPSI juga merujuk kepada aktiviti pentaksiran yang digunakan untuk mengetahui ataupun mengenal pasti kebolehan semula jadi murid, bakat, minat dan kecenderungan serta personaliti murid. Macam mana mau jalankan ujian ataupun pentaksiran psikometrik ini? Ujian akan dijalankan dalam masa 1 ataupun 2 bulan lagi. Nanti saya akan terangkan macam mana ujian itu akan dijalankan. Ujian itu akan dijalankan di peringkat sekolah sahaja selama 45 minit merangkumi 90 soalan. So far that is the trend. That is the trend that they are doing for every year. This year they might change. We are not sure. So we are also waiting for the papers. Objektif pelaksanaan. Mengenal pasti, what is the purpose that we are doing this test? What is the purpose? Apa sebab? What is the objective? Mengenal pasti kebolehan semula jadi, personality, bakat dan kecenderungan seseorang murid. Alat untuk mengenal pasti trait yang boleh diperkembangkan melalui aktiviti pembelajaran di dalam ataupun di luar bilik darjah. Ujian aptitude khusus ataupun ICAP ataupun pelaksanaan ujian aptitude khusus ini adalah dijalankan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Ujian ini dilaksanakan kepada murid tahun 6 saja. As I told you before, only year 6 students. Ujian ini ditadbir oleh guru bimbingan dan kaunseling. Wajib kepada semua murid tahun 6 bermula dari tahun 2015. As I told you, 90 soalan, setiap konstruk mengandungi 10 item. 10 item maksudnya setiap satu topik mempunyai 10 soalan. Example, katalah dia dari segi minat. Minat dia. What is the hobby? Dari segi itu mereka akan mempunyai setiap satu topik itu 10 soalan. Masa yang diperuntukkan selama 45 minit. Pilihan jawapan ya ataupun tidak sahaja. Ini ialah apa tujuan aptitude khusus dijalankan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, saya akan menyatakan berkongsi tentang PAJSK, Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Co-Curriculum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, 80% daripada markah pentaksiran sumatif adalah pentaksiran dalam bentuk sumatif, pentaksiran sumatif, dan 20% selebihnya yang menjadikan 100% keseluruhan, 20% adalah aktiviti yang dilaksanakan oleh anak-anak tuan-tuan dan puan-puan melalui PAJSK yang saya nyatakan tadi, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Markah-markah pentaksiran PAJSK juga akan diberikan melalui kehadiran, melalui penyertaan, melalui aktiviti-aktiviti jawatan-jawatan yang disandang seperti pengerusi, ketua, setiausaha, bendahari dan ahli jawatan kuasa. Markah akan diberikan mengikut kemampuan pelajar-pelajar, murid-murid tersebut menyertai, mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti. Markah yang berlainan, markah yang lebih tinggi akan diberikan mengikut pencapaian zon, sekiranya mendapat tempat yang pertama, mengikut pencapaian daerah, mengikut pencapaian negeri, mengikut pencapaian peringkat kebangsaan, serta pencapaian yang paling tinggi mengikut pencapaian peringkat antarabangsa. Galakkan anak tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dan selalu hadir dalam menyertai aktiviti co-curriculum. Setiap kehadiran diberikan markah dan mendapat markah keseluruhan yang akan dibawa daripada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Markah-markah tersebut akan dikumpul selama 3 tahun dan akan dicampurkan dengan markah pentaksiran sumatif, dan akhirnya mereka akan mendapat markah yang lebih tinggi untuk membolehkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan memohon untuk memasuki sekolah berasrama penuh Maktab Rendah Sains Semara, sekolah-sekolah kluster, sekolah berprestasi tinggi untuk melanjutkan ketingkatan 1 di sekolah-sekolah terkawal. Harap tuan-tuan dan puan-puan mengambil tindakan untuk membantu anak tuan-tuan dan puan-puan menghantar untuk menyertai setiap aktiviti co-curriculum, iaitu aktiviti sukan permainan, kelab dan persatuan atau aktiviti unit beruniform. Jadi, bantulah mereka, hadirkan diri serta dapatkan markah yang sepatutnya diperolehi oleh anak tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, semoga anak tuan-tuan dan puan-puan berjaya mencapai markah yang baik dalam aktiviti PAJSK yang keseluruhannya 20% daripada pentaksiran keseluruhannya. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.